Kita ada satu soalan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau rakyat biasa ataupun influencers macam saya bermain dengan isu 3R ataupun komen pasal isu yang berkait dengan 3R, dah sah-sah kami akan diangkut sekarang juga. Tapi, kalau Perdana Menteri sendiri yang bermain dengan isu 3R, macam mana ceritanya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kiralah di mana saja anda berada. Merdeka-merdeka ni anda buat apa? Saya pula tak banyak buat apa-apa lah. Tak berapa sihat pun sebenarnya. Dan kebetulan pula dekat Facebook, saya duk bergaduh dengan geng feminis. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Tidaklah saya mahu ceritakan dekat video saya pada kali ini. Cumanya tuan-tuan sekalian, saya tertarik untuk ulas berkenaan dengan kenyataan yang boleh katakan agak terkini daripada Perdana Menteri seperti mana yang telah dilaporkan oleh Berita Harian yang bertajuk Sukar untuk Selamatkan Malaysia, Pembangkang Ekstremis Main Isu Agama dan Kaum Tarik Sokongan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tanya satu soalan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini merupakan satu ratiban terbaru oleh beliau memandangkan ratiban sakau dan rasuah sudah tidak laku? Dah tak boleh cerita pasal sakau, rasuah sebagainya, dia cerita pula pasal ekstremis, main isu agama, kaum dan sebagainya. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, bukankah kenyataan oleh Perdana Menteri ini merupakan satu benda yang boleh kita coordinationkan kepada bab 3R? Sebab Perdana Menteri seolah-olahnya hendak menggambarkan pembangkang ini ekstremis, pembangkang ini perkauman dan sebagainya. Padahal tuan-tuan sekalian, kita dapat lihat terutamanya ketika kempen PRN, bahkan kempen PRK Pulai ini pun, kita tak nampak pun sebarang kenyataan yang bersifat ekstremis daripada para pembangkang dan sebagainya. Berbanding dengan kenyataan gelombang hijau oleh Lim Kit Siang selepas PRU yang ke-15 dulu, di mana kata gelombang hijau ini akan menyebabkan golongan agamawan akan menguasai negara dan sebagainya. Itu bukan 3R. Ataupun kenyataan daripada Lim Guan Eng seperti mana yang telah dilaporkan oleh China Press ketika satu program sebelum PRN, dia kata apa? Kena halang gelombang hijau untuk datang ke Penang sebab nanti akan memusnahkan tokong, memusnahkan kuil dan sebagainya. Sampai ke hari ini, tak ada siasatan pun dijalankan terhadap Lim Guan Eng ataupun kita tak kedengaran ada siasatan yang dilakukan ke atas beliau berdasarkan kepada kenyataan tersebut. Yang kita dengar, beliau dakwa kenyataan tersebut telah disalah tafsirkan dan macam diam macam tu je. Mana boleh macam tu bang? Dia dah sebut terang-terang kod gelombang hijau akan memusnahkan tokong. Itu lagi ekstremis. Satu tuduhan yang bersifat ekstremis. Ataupun mungkin kenyataan Tony Pua. Kan yang orang kata apa, menuduh terang-terangan Melayu ini rasuah, parti Melayu ialah korup dan sebagainya. Ataupun satu video yang viral oleh seorang pemimpin DAP yang tidaklah saya kenali sampailah ke hari ini, tetapi dia cakap atas pentas lah yang mengulangi ayat lebih kurang macam Tony Pua tersebut. Bukankah ini semua merupakan satu ucapan ataupun perbuatan yang berkait dengan 3R? Sebab ini melibatkan bangsa, melibatkan agama dan sebagainya. Bahkan kalau kita sebut tentang 3R ni tuan-tuan sekalian, tindakan beberapa pihak yang membantah pemasukan silibus hadis 40 Imam Nawawi ke dalam sekolah menengah kebangsaan agama dan juga sekolah agama bantuan rakyat, itu juga merupakan satu tindakan yang boleh kita katakan bersifat 3R. Sebab mereka ini membantah satu benda berkait dengan agama Islam yang kita hendak perkenalkan dalam silibus pelajaran untuk sekolah-sekolah agama sahaja. Tidak melibatkan mereka pun. Saya tak pernah dengar lagi orang Cina yang beragama Buddha ataupun orang India yang beragama Hindu duk hantar anak-anak mereka pergi sekolah menengah kebangsaan agama. Tak ada pula saya rasa. So, sekolah menengah kebangsaan agama itu dah sasar orang Islam dekat situ. Jadi, mereka membantah silibus yang hendak diperkenalkan dekat sekolah agama. Tidakkah itu merupakan satu benda yang kita boleh kata sebagai 3R? Jadi, kita rasa pelik sebenarnya dengan kerajaan kita pada kali ini. Minta maaf, saya bukan nak bertikai ke apa-apa. Tetapi, kita selalu dengar pelaksanaan undang-undang itu mestilah adil dan juga dilihat adil. Sebab kita rasa macam bab 3R ini sangat tak adil. Kita nampak macam kalau orang Melayu nak bercerita tentang ketuanan Melayu, bercerita tentang hak Melayu seperti mana dalam perlembagaan, 3R. Oh, ini perkauman, ini resis dan sebagainya. Tetapi kalau kaum lain bercerita tentang hak mereka dan tuntutan mereka, kita kena inklusif, kita kena terima dan sebagainya. Itu tak adil tuan-tuan sekalian, sangat-sangat tidak adil sebenarnya. Tetapi malangnya bila ada pihak yang seolah-olah macam hendak orang kata apa, menunggang isu-isu berkaitan 3R ini untuk survival mereka. Dan kalau kita perhatikan pun contohnya Tuan Guru Haji baru-baru ini diambil keterangan beliau kerana konon-kononnya mengucapkan satu benda yang menyentuh 3R. Takkanlah Tuan Guru Haji menyentuh tentang hukum Islam pun nak dianggap macam 3R. Kalau macam tu payahlah. Macam mana kita nak didik masyarakat tentang hukum Islam?
Aduh, masalah betul. Semua benda berkaitan dengan Melayu, berkaitan dengan Islam, oh ini 3R. Ini ialah merupakan perkauman racism, satu ekstremisme. Mana boleh macam tu bang? Tak adil macam tu. Jadi seruan saya kepada Perdana Menteri, seruan saya kepada semualah. Kalau kita cerita tentang 3R, kena adil. Jangan hanya ingat orang Melayu saja yang tidak boleh menyentuh. Orang-orang lain pun patut tak menyentuh juga masalahnya. Kalau satu boleh sentuh, semua boleh sentuh. Kalau satu tak boleh sentuh, semua jangan sentuh. Itu baru adil. Janganlah tekanan itu diberikan kepada orang-orang tertentu saja konon-kononnya untuk menutup mulut mereka, dan dalam masa yang sama juga benda yang sama jika dibuat oleh orang lain dibiarkan macam tu je. Itu tidak adil. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, kita tahulah kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja. Bahkan saya yakin video saya ini pun mungkin akan ada pihak yang tak puas hati. Sebab apa? Sebab saya menyatakan sesuatu persoalan yang legitimate, satu persoalan yang benar tentang berlakunya macam satu ketidakadilan dekat dalam negara kita pada ketika ini. Yalah, mereka kan boleh buat sesuka hati mereka. Bak kata Sani Hamzan lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.